Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu, berada di dalam perhimpunan ilmu atau perhimpunan zikir, dan kita berada di dalam tempat yang baik yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita, iaitu masjid. Mudah-mudahan kita sentiasa terpelihara daripada awal kita datang keluar daripada rumah dan sampai kita kembali kepada rumah kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara yang disunatkan ketika mana solat. Antara perkara-perkara sunat yang diperintahkan kepada kita dengan melihat kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat 164, ke 168. 168. Kita membicarakan tentang menuju kepada solat dengan rajin. Itu dia punya tajuk dia yang sebelum ni, kan? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Dan bahawasanya orang yang sembahyang sembahyang ia. Ada orang yang sembahyang dalam keadaan dia sembahyang itu, maka tiada disurat baginya ataupun tiada ditulis baginya daripada sembahyangnya sudus ni, maknanya 1/6. Nah, ada orang semayang, dia daripada semayang dia tu tak ditulis apa-apa ganjaran walaupun 1/6 daripada pahala. Maknanya 1/6 ni paling sedikit dah, kan? 1/6 pun tidak. Dan tiada asyr, maknanya 1/10. Kerana kullu hasanat bi'ashri amsalihha, setiap satu hasanat ganda 10. Jadi orang yang solat 10 pun tak dapat, 1/6 pun tidak, ataupun 1/10 pun tidak. Jadi ini kita lihat pada solat yang dilakukan setiap hari lah, berpandu kepada apa yang disebutkan di dalam kitab kita ni. Ini berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah, daripada hadis ini diriwayatkan daripada Ahmad. Innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala usyuruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma uqila minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba sesungguhnya ia bersolat. Apabila seorang itu dia bersolat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disuratkan baginya daripada solatnya. Makna dia tak dikira orang yang sembahyang, tak dapat apa-apa langsung walaupun 1/6 sudus.
1/6 pun tidak dapat. Maknanya dia semayang hanya dari segi zahir dia. Tapi hakikat dari sudut sembahyang itu diberi ganjaran tidak dapat. Ini yang paling dibimbangi. Dok kita semayang tiap-tiap hari ni tuan-tuan, kita bimbang gini lah. Tapi jangan pula tuan-tuan kata, wah macam ni baik tak payah semayang, 1/6 pun tak dapat, kata. Sia-sia semayang. Sembahyang sehingga jadi khusyuk, bukan dah khusyuk baru nak semayang. Macam hari ni lah, kan? Usaha sampai dapat Jumaat, bukan nama dah dipanggil baru nak datang Jumaat. Hari ni tuan-tuan ramai yang tak datang Jumaat. Hari ni masjid dah dibuka dah, tapi ramai yang tak datang Jumaat. Bagi alasan apa? Ini zaman Covid, kalau tak semayang pun tak apa. Dia dah buat fatwa awal-awal dah. Kita pula nak kena counter dia fatwa pula, kan? Ini yang dah dibimbangi sekarang ni. Dah ada gejala-gejala sekarang ni. Dia jadi syok. Dah lama tak semayang Jumaat, dia jadi syok. Wah, abang tak semayang? Tak semayang pun tak apa, Covid. Dia duk menyalahkan Covid yang memanjang. Dia dah tak ada minat, kan? Asal tak pergi masjid. Masjid sekarang ni mana boleh berhimpun ramai-ramai, tapi duduk kat kedai kopi boleh. Itu yang heran. Dia lebih takut nak masuk ke masjid berhimpun ramai daripada dia berhimpun duduk kat kedai tongyang, kan? Makan pagi-pagi sarapan pagi roti canai, roti tarik, duduk berhimpun satu meja lebih daripada 2-3 orang, kan? Kita ni yang berlaku penjarakan ni, itu dia takut benar tu. Dia takut benar kalau orang batuk tu. Sebab dia takut batuk tu boleh pergi pusing ke belakang. Itu yang dia takut lah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Hari ni di Melaka belum ada kes lagi orang masuk masjid semayang Jumaat, belum ada kes lagi kena Covid. Tapi yang pergi tempat-tempat lain ramai dah kena lah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni kita kena melihat hakikat. Baru kita semayang hari ni tuan-tuan, kan? Untuk memenuhkan makna dari sudut syarak lepas, tapi di segi pahala, itu kita kena melihat kepada hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana orang yang nak mendirikan semayang ni, semayang itu dia ada roh. Dia ada roh, dia ada nyawa, semayang ni ada nyawa. Bagi orang yang mendirikan solat, kalau dia tidak khusyuk, makna semayang ni tak bernyawa. Ibaratnya orang tak bernyawa. Itu semayang yang tak khusyuk ibarat semayang yang tidak ada roh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab dia ada syarat, semayang ada syarat. Sebab tu kita semayang, kita kena usaha sampai dapat khusyuk. Sebab nak khusyuk ni bukan satu perkara yang mudah. Nak khusyuk dalam semayang ni bukan satu perkara yang mudah. Kita kena lihat dari sudut persiapan luarannya, kita kena lihat dari sudut persediaan dalamannya, kan? Bukan mudah tuan-tuan, gangguan banyak. Kita pernah mendengar kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam semayang pun syaitan datang mengganggu Rasulullah. Rasulullah pun diganggu, kan? Diganggu oleh iblis. Sehingga bila dalam semayang tu Rasulullah mencekik leher iblis sampai terkeluar dia punya lidah. Kena kat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sehingga Rasulullah kata, sebab lidah dia kena kat tangan aku tu, aku rasa sejuk. Kan? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa aku lihat dalam sembahyang tadi kau menggenggam sesuatu? Sesungguhnya iblis datang menggangguku dalam solat, lalu aku cekik dia. Kita mana nampak? Sebab kita pun lebih kurang juga. Kan? Kita mana nampak? Rasulullah nampak. Sehingga Rasulullah kata, kalaulah aku tidak teringatkan doa Nabi Sulaiman alaihi salam supaya ilmu menguasai jin, syaitan, iblis ni tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, nescaya aku akan ikat dia di tiang lalu dibaling oleh anak-anak orang Ansar. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dia punya, kita kena lihatlah bahawa dia kata apa? Seorang hamba apabila solat tidak disuratkan, maknanya tak ditulis, 1/6 pun tidak, 1/10 pun tidak, dan sesungguhnya disuratkan bagi hambanya dari solatnya barang yang dikira-kira akan daripada dia. Mana apa maksud dia? Seorang itu dapat pahala mengikut berapa kadar khusyuk dia. Allahu Akbar. Itu memang betul-betul ingat Allah. Bila Pak Imam baca kan, dia kata, dalam Pak Imam kuliah aja. Dia dah mula? Dah mula dah. Dah mula, dia masuk lain, dia dah tak khusyuk. Ada? Pak Imam dia nak menjaga masalah. Masalah apa? Makmum. Kan? Nak menjaga masalah makmum. Sebab lepas PKPP ni, yang datang pun semua uzrun ni je. Kan? Yang selinder pun dah tak berapa nak kuat. Lepas tu Pak Imam baca pendek-pendek. Kan kalau Pak Imam baca surah Yasin kan, takut Pak Imam dia seorang. Kan? Pak Imam apa surah Yasin? Kan dia baca Yasin kan satu surah, dia bagi salam, Bilal dah tak ada. Macam mana? Kerana dia nak jaga maslahah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah kata apa? Seseorang itu solat disuratkan ataupun diberi pahala mengikut berapa kadar khusyuk dia. Kalau khusyuknya hanya ketika takbir, itulah dia. Kalau ketika mana nak salam datang khusyuknya, itulah dia. Yang tadi kosong, tak ada apa. Ini berpandu kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis dan daripada Ibnu Hibban. Kita balik. Yang ini bahawasanya yang disunat baginya daripada qadar yang ada padanya hadir hati serta Allah. Jadi orang yang semayang ni tuan-tuan, dia akan mendapat imbuhan ataupun dia punya mata dia punya pointer dia mengikut kadar khusyuk di dalam semayang. Kadar dia ingat kepada Allah ketika mana solat. Maka itulah kadar yang dia beri. Kalau tidak. Sebab tu bila kita memikirkan bahawa sembahyang yang kita lakukan ini pun tak memberikan ganjaran pahala yang banyak, kita kena buat amalan banyak. Walaupun kita dah sembahyang tiap-tiap hari. Kalau 1/6 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat, ikut kadar. Sembahyang waktu asar lagi tak berapa nak ingat. Sembahyang waktu maghrib, waktu isyak lagi tak berapa nak ingat. Lieutenant Zana nak tengok, lagi tak berapa nak ingat. Lagi tak berapa nak ingat. Dia jadi kacau. Lagi kacau. Subuh lagi tak berapa nak ingat.
Sebab semua pakat pederah nak pergi kerja. Kan? Ni anak-anak tak pergi sekolah boleh tahan jugalah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena cari satu amalan yang boleh, sama ada kita ikhlas ke tak ikhlas ke, sama ada kita khusyuk ke tak khusyuk, dapat pahala. Tuan-tuan kena cari satu amalan, dan amalan tu dah memang sedia ada dah. Kan? Satu amalan tuan-tuan yang tuan-tuan buat, tuan-tuan ikhlas ke, khusyuk ke, tak khusyuk ke, dia tetap dapat pahala. Apa dia? Selawat. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena banyakkan amalan. Sebab tengok kepada hadis ni, macam ni tak mampu nak masuk syurga ni tau. Tak mampu nak masuk syurga. Sebab semayang itu bergantung kepada berapa khusyuk kita dapat. Kalau tidak. Kan? Sebab tuan-tuan, kalau kita semayang, kita niat lillahi ta'ala. Allah Ta'ala perintah, wa aqimus salat, zakat, wa atawuz zakat. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua Allah Ta'ala perintah. Perintah khitabnya kepada kita. Tapi tuan-tuan kalau baca selawat, Allah Ta'ala mengkhitabkan pada dirinya dulu. Innallaha wa innallaha, sesungguhnya Allah. Sebab tu dia khitab pada diri dia dulu. Wa malaikatahu, dan para malaikat. Kan? Yusalluna 'alan nabi, berselawat ia kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, baru khitabnya pada kita. Tuan-tuan nak tunjukkan amalan yang besar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala khitab. Perintah tu, selawat ni Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia dulu. Tapi kalau semayang, perintah pada kita, khitab pada kita. Sebab tu rajin-rajin selawat kan? Tak boleh nak banyak ke, sekurang-kurangnya lepas solat. Kan? Kita ni kalau dalam semayang pun tak berselawat, kan? Memang pakat tak selawat langsung lah. Itu pun sebab dalam semayang wajib. Kalau tak selawat tak sah. Kalau pakat tidak, tak ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Pendek ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Sebab tu rajin-rajin selawat. Man salla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Allah Ta'ala berselawat kepada dia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keampunan. Allah Ta'ala beri ampun. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Jadi disebut apa? Kalau sekiranya kita hendak sembahyang kita ni disuratkan ataupun diberi pahala, apa dia punya ingredient dia, syarat dia? Pertama dia kata apa? Mesti maknanya hadir hati. Hadir hati. Hadir hati kepada siapa? Kepada Allah. Maknanya kena ingat Allah. Hadir hati, ataupun disebut dengan nama khusyuk. Khusyuk, tenang. Kan? Dia tenang. Tenang kerana apa? Kerana mengingat Allah. Itu syarat. Kalau kita hendakkan solat kita ni diterima, dapat pahala, dia punya intipati dia punya syarat dia, mesti dia hadir.
tu syarat. Dan yang demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan kadar lalai dan jaganya bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya. Kerana dia bergantung pada seseorang. Dia bergantung. Sembahyang ni dia bergantung pada seseorang, kan? Tak sama. Kita sembahyang tadi ramai-ramai, tak sama khusyuk ni. Ada yang banyak, ada yang sikit, ada yang tak ada langsung. Masuk kosong, keluar kosong. Ada juga. Kan? Ada yang sembahyang langsung tak sedar. Sadar dah bagi salam je. Pun ada juga. Sadar dah bagi salam. Pak Imam dah bagi salam. Duduk khayal. Itu sebabnya kalau kita ni tuan-tuan nak dapat khusyuk ni, adalah disebutkan beberapa keadaan yang kita, di antara faktor-faktor yang boleh dapat khusyuk. Dia bermula daripada tempat wuduk. Tempat wuduk, bila kita berwuduk, jangan bersembang. Ini waktu ambil wuduk tu dia sedap sembang. Kena pula partner dia nak. Aduh. Dia jangan bersembang. Nak ambil wuduk ni jangan sembang. Itu yang pertama. Yang keduanya tahsinul wuduk. Tahsinul wuduk ni tuan-tuan, maknanya apa? Menyempurnakan wuduk dengan sebenar-benarnya. Sempurnakan wuduk dengan sebenar-benar. Jangan setakat yang rukun saja, yang wajib je. Basuh pun setakat ambil yang lulus je. Kan? Yang wajib je, yang sunat tak ada. Dia tahsinul wuduk. Makna bila berwuduk ni buat sebaik-baik mungkin. Kalau basuh ni setakat sah sampai siku, lebih sampai ke atas. Kan tak? Hadirkan bagaimana wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena komo, masuk air dari hidung, intisyaq, kan? Mabmabah, kan? Masuk, buat semua. Jangan tak buat. Kan? Kalau basuh rambut ni, kepala biar bukan setakat untuk lulus saja. Buat betul-betul. Kaki ni bukan setakat basuh je, mesti ikut maknanya dia punya sunnah. Masukkan jari-jari di celah-celah kaki kita, anak-anak jari kaki kan. Hadirkan semua. Tidak, tak boleh tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya, nak menghadirkan boleh membantu khusyuk ni, jangan suka musyabbak. Musyabbak ni ialah kalau dah ambil wuduk, jangan suka masukkan jarinya, musyabbak, menjaring, kata menyilangkan patah-patahan. Kap kan? Jangan buat gitu. Dia tu jadi asbab. Kan? Asbab susah nak dapat khusyuk dalam solat. Dan yang keempatnya, jangan lupa selepas ambil wuduk baca doa. Kan? Doa lepas wuduk, jangan lupa baca. Itu di antara beberapa amalan yang disebutkan oleh ulama-ulama. Di antara persediaan awal sebelum masuk sembahyang, untuk membantu kita dapat khusyuk dalam solat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sembahyang ni dia diberi pahala mengikut berapa banyak kadar khusyuk kita dalam solat. Lama banyaklah pahala. Kan? Cuma
dalam bab khusyuk tak khusyuk ni, beri pahala tak beri pahala, sah tidak sah sembahyang, itu dibahaskan ulama-ulama fiqh. Kan? Ulama-ulama fiqh bahas, orang tak khusyuk ada kata tak sah solat. Kan? Imam Syafi'i kata orang yang tak khusyuk sembahyang sah, tapi tak diberi pahala. Ini dibahas, ulama-ulama dulu bahas lah. Kita nak tengok apa dia punya suruhannya, tu kita tak payah bahas. Maka ijtihad olehmu, hai orang yang berkehendak akan lazat munajat akan Tuhannya. Ini pengarang kitab ni memberi kepada kita satu solusi, jalan orang yang hendak lazat bermunajat pada Tuhan. Kan? Kenalah berijtihad, kena usaha. Kita ni tuan-tuan tak sesuatu, tak ada jalan mudah tuan-tuan. Ada orang beri alasan, dia kata saya tak sembahyang Jumaat sebab nama saya tak senarai. Tak senarai dia kata. Sebab tu saya tak pergi, saya tak sembahyang Jumaat. Dah 3 bulan saya tak Jumaat. Saya pun tak kisah. Wah, hebat tu. Dia tak kisah tak apa sembahyang. Dia tak ada nak usaha. Pergi dia cepat tempat lain. Kan? Masjid ni katakanlah 250 je tutup. Kita boleh usaha lagi. Masjid negeri boleh terima lagi. Tuan-tuan kalau pergi awal pukul 10 tuan-tuan pergi. Masuk dalam. Takkan tak dapat sembahyang? Usaha tak ada. Senang je kata nama saya tak tersenarai. Senang je, dia bagi alasan. Orang-orang ini tuan-tuan dia kena jawab dengan Allah. Walaupun maknanya dalam tempoh ni dia ada rukhsah, tapi kita dah beri kelonggaran. Kan? Ada tak usaha dia untuk mendapatkan Jumaat? Ada tak usaha? Kita masjid negeri mungkin minggu ini dia sampai kepada 1000 orang. Takkan 1000 pun kita tak boleh masuk. Jangan datang belenggang nampak orang tu bawa sejadah. Sejadah kecil pula tu bawa. Kena tiup angin dah hilang. Mana sejadah? Bawa sejadah besar. Kapet, bawa kapet. Kan? Bawa sejadah. Kalau kita datang persediaan tak ada, siapa nak bagi masuk? Kan? Bawa penutup muka. Sebab tu SOP kita ikut. Wajib tu ikut. Kali itu arahan pemerintah. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah tu datang daripada ulil amri, wajib. Wajib ikut. Tak ikut dosa. Kan? Bukan kita yang buat. Kan? Dia kata ni apa menyusah ya? Yang beri arahan tu pemerintah. Kan ada taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. Kan? Itu arahan siapa? Ulil amri. Kan? Sejarah-sejarah kecil dulu sebenarnya dia bagi masuk. Tapi mesyuarat baru ni semalam dia dah tak bagi benarkan bawa sejarah kecil. Dia suruh bawa sejarah besar. Ikutlah, itu arahan. Apalah itu pun tak boleh. Susah nak semayang. Lebih baik jangan semayang. Kau tanggung dosa kau. Dia orang tak ada apa-apa tak buat. Kan? Takkan sejadah pun tak boleh bawa. Kereta bukan yang besar boleh bawa. Kan? Sejadah pun tak boleh bawa. Pelik betul. Kan? Ada yang sampai beraduh tuan-tuan. Beraduh. Kita kata jangan masuk. Ni tak boleh masuk. Ini hukum dunia pun nak kira. Aduh. Kan? Dia jadi susah. Orang ni dia susah. Dia nak ikut. Nak ikut peraturan ni susah. Manusia ni payah kan? Dia payah. Jadi ni tuan-tuan kita, mudah-mudahan kita janganlah macam tu lah. Kerana orang yang datang ni semua baik-baik maka alim-alim. Semuanya orang yang ada ilmu kan.
Jadi disuruh apa? Ijtihad. Maknanya kena usaha untuk dapat lazat dan munajat dengan Tuhan ini, kena usaha. Tak usaha tak boleh. Nak dapat khusyuk dalam sembahyang, tak usaha tak boleh. Itu sebabnya para sahabat radhiyallahu anhum, dia nak boleh dapat khusyuk sembahyang, dia sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4, subuh 2, baru 17. Jadi dia usaha untuk dapat khusyuk dalam sembahyang ni. Dia sembahyang sunat tu beratus-ratus. Maknanya kalau dia sembahyang beratus-ratus, tuan-tuan, dia dapat separuh khusyuk, takkan 17 rakaat tak khusyuk. Nah, bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang satu hari, tuan-tuan, 300 rakaat. Takkan 17 tak dapat khusyuk. Tiap-tiap malam tu sembahyang 300 rakaat. Allah, kita tarawih 20 pun minta 8. Ingat minta tambah, minta 8. Kan? Bayang tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu syarat. Jadi pertamanya apa tadi? Syarat untuk dapat pahala sembahyang mesti hadir hati kepada Allah, iaitu khusyuk. Yang keduanya, nak dapat khusyuk ni mesti melalui jalan ijtihad. Mana kena ada usaha. Kan? Maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan menghadirkan hati dan ikhlas bagi Allah. 3 tu. Mana bila kita ni nak mendirikan solat, dikata ijtihad sebolehnya pada khusyuk. 1. Menghadirkan hati. 2. Nah, yang ketiganya ikhlas akan dia. 3. Ikhlas tu apa makna? Makna buat semata-mata kerana Allah. Buat semata amalan bukan kerana makhluk. Kan? Dia buat kerana Allah. Kalau buat kerana makhluk namanya riya. Meninggalkan kerana makhluk itu syirik. Jadi buat kerana Allah. Apa tanda orang yang ikhlas? Terhindar daripada riya, ujub, sum'ah, takbur. Mana kalau tak ada ni 4 ni, ikhlas itu. Dia tuan-tuan. Kan? Itu tanda orang ikhlas. Kerana lawan bagi ikhlas 4. Riya, ujub, takbur, sum'ah. Riya ni mana buat untuk apa? Nak lihat-lihatkan kepada orang. Itu riya. Lagi apa? Ujub. Rasa apa? Aku yang hebat. Kan? Bila buat tu, orang lain tak boleh buat, aku je boleh buat. Takbur, rasa bangga diri. Ya? Seperti mana Iblis bangga diri, dia dijadikan daripada api, Adam dijadikan dari tanah. Dia rasa dengan dia jadi daripada api itu dia hebat. Kan? Dia tak tahu yang api ni sifatnya membakar. Kan? Lagi satu sum'ah. Apa dia sum'ah? Buat nak dengar-dengarkan kepada orang, supaya orang tahu. Kan? Dengarkan. Jadi itu tanda tidak ikhlas. Jadi dikata seboleh-bolehnya ijtihad tu pada 3. Khusyuk, menghadirkan hati, ikhlas, dan hendaklah tadabbur akan barang yang kita baca daripada kalam Tuhan kita dalam sembahyang. Tadabbur ni apa? Memerhatikan. Sembahyang ni duk fikir, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhati apa yang dibaca tu. Kan?
mengingatkan dalam hati Allah. Kan? Kumulakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Daripada semua perbuatan kita buat, mula mesti dengan nama Allah. Kan? Maknanya hilang keberkatan sesuatu amal, satu perbuatan kalau tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disuruh tadabbur baca. Kalau kita tak boleh tadabbur semua, Allahu Akbar, takkan itu pun tak boleh tadabbur. Apa yang Allahu Akbar? Bila aku angkat takbir ni, tak ada yang lebih besar melainkan Allah. Allah lah yang paling besar. Kan? Jadi tak boleh masuk yang lain. Sebab aku dah mengikat janji dengan Allah. Tak boleh ingat yang lain, Allah je. Ada satu, ingat kan? Tadabbur. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Ingat kan apa dia? Kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Takkan itu pun tak tahu. Kan? Tak tahu balik tengok buku balik. Tengok apa maksud dia. Dengan kita mengingat macam ni, mudah-mudahan dia membantu untuk kita supaya hati kita tidak merewang, tidak lalai kepada benda yang lain. Maka dia punya rumusannya tuan-tuan, nak dapat khusyuk ni kena melalui jalan kesusahan. Bukan mudah-mudah nak dapat khusyuk tuan-tuan, kan? Bukan semudah itu untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Banyak dia punya intipati dia yang kita nak penuhkan, baru kita boleh dapat ibadat yang sempurna. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya. Semayang ni jangan kelang kabut. Kan? Berdiri betul-betul dekat sejadah nak semayang, dah betul-betul tamak nina, baru angkat takbir. Kan? Ini dia semayang, dia kelam kabut tuan-tuan. Nah, dia nak pergi mana pun tak tahu nak cerita. Kan? Datang tu sebabnya tuan-tuan, bila kita nak datang semayang ni, dia suruh datang dalam keadaan apa? Khudu'. Kita dah dengar azan kan, kita baru keluar daripada rumah. Dilarang kita berlari-lari untuk. Itu makruh. Makruh hukum ni. Kita tengok dekat Mekah, Madinah kan, orang lari tu. Yang menyebabkan nanti kalau dia semayang dia boleh batal. Kerana apa? Bila dia angkat takbir, mengeluarkan huruf Allah, dia keluar huruf. Dia tak perasan huruf keluar yang membatalkan. Kerana huruf tu tak ada kena-mengena dengan solat. Huruf huruf tu keluar Allah, dia terjungak-jungak semayang, batal semayang tuan-tuan. Sebab tu datang Rasulullah kata apa? Masuklah dalam semayang dalam keadaan kamu tenang. Mana yang kamu dapat, itulah bahagian kamu. Sehingga Rasulullah SAW melarang nak semayang makruh kalau orang dalam keadaan nak buang air kecil, buang air besar. Dia kan larang kan? Allahu Akbar. Pak Imam baca pula inna anzalna pula. Ingat inna ataina. Perut dah sakit ni. Dia nak terkucil lah ni. Dia jadi tak khusyuk. Jadi tak khusyuk. Kan? Selesaikan ajak dulu, selesaikan. Mana yang dapat itu dia.
Yang keduanya larangan apa? Ketika mana makanan dah terhidang. Itu kan ada larangan-larangan. Mana Rasulullah kata apabila makanan dah terhidang, makan dulu. Kan? Orang rumah kata, makan dulu bang. Orang dah azan tu kan tak lewat. Makan dulu bang. Sekarang ni apa ni, masak lemak ikan kurau ni habis. Anak-anak kita semua yang jenis macam piranha punya kan balik tinggal tulangnya, tak apalah. Allahu akbar, habis ikan kurau. Lelah sampai salam ikan kurau. Lepas tu so makan. Makan bukan sampai kenyang. Makan kerana untuk mengelakkan daripada ingatan kepada makanan. Makan. Datang dapat maknanya time akhir. Rezeki itu dapat sembahyang jemaah ya. Kan? Jadi tuan-tuan, ada larangan tuan-tuan. Mana bila kita sembahyang ni ada dia punya SOP dia. Orang sebut sekarang SOP kan, kita gunakanlah perkataan SOP kan. Ada SOP dia. Nak masuk sembahyang ni ada SOP dia, bukan main sembahyang je. Macam kita datang ni ada SOP dia, bawa sejadah, pakai penutup muka. Ada SOP, ambil wuduk kat rumah. Kecuali kalau terbatan. Kan? Gunakan satu pintu, cari pintu, semua tak buka. Main kat luar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini SOP. Kita nak sembahyang semua kita kena ikut. Ini bukan kata nak makan je guna SOP. Sembahyang ibadat kepada Allah ni pada SOP. Dah habis waktu baca sikit lagi Okey. Maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Dia kata apa? Orang yang sembahyang dia nak pantas-pantas ni, saya dia tak boleh nak tadabbur apa yang dia baca. Dia tak boleh nak tadabbur. Lepas tu kita baca tenang, dia sembahyang baca tenang kan. Walaupun surahnya pendek. Tuan-tuan pergi di Masjidil Haram tu, imam dia kan Abdul Rahman Sudais tu baca qul huwallahu ya. Dia kata alamak, koman Pak Imam baca qul huwallahu je. Itu bukan kecil-kecil imam tu. Imam Masjidil Haram dah berkhidmat dengan Masjidil Haram tu 30 tahun namanya. Kan? Dia menjadi imam di Masjidil Haram tu, ketua imam Mekah dan Madinah. Bayang tuan-tuan. Kan? Dia imam seorang je. Imam besar Masjidil Haram seorang je. Yang lain tu apa? Itu imam rawatib. Ada imam lantikan masjid. Kan? Ada imam volunteer. Imam yang imam Masjidil Haram tu seorang je. Abdul Rahman Sudais. Dia seorang. Kan? Lama. Dia ketua imam. Yang lain-lain tu semuanya pembantu-pembantu je. Yang tuan-tuan dengar macam-macam imam ada kan. Itu imam lantikkan masjid. Ada yang dilantik oleh Masjidil Haram, ada imam secara volunteer. Dia daripada jamiah-jamiah atau daripada masjid-masjid yang bersekitaran Mekah. Diberi tugas. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baca qul huwallahu ya. Tapi tak pernah orang sembahyang dia baca qul huwallahu tertinggal. Kita kalau sini Pak Imam baca qul huwallahu, kita belum habis, imam dah sujud dah. Cepat. Dia cepat. Imam sana baca qul huwallahu. Sampai waladdallin. Orang pun sebut amin. Dia nak menyambung surah tu, kita boleh 2-3 kali Fatihah.
Boleh 2-3 kali Fatihah. Kan? Dia baca Qul Allah tu. Orang yang datang jauh pun boleh sempat lagi sembahyang. Bayar tuan Allah. Ini ilmu ni, sembahyang dengan ilmu kan. Dia gitulah. Kan? Jadi kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Nanti kita sambung pada bicara kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.